Topik hari ni nampak simple tapi ramai orang yang tanya. So kita nak bincangkan cara yang terbaik untuk buang lemak di bahagian perut. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak buang lemak kat perut, macam mana nak dapat perut flat, macam mana nak dapat six pack. So hari ni kita nak rungkaikan satu persatu. Aku akan bagi tahu step macam mana. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu korang dia punya bad news dia. Okay, so bad news dia adalah lemak ni kita tak boleh nak target. Contohlah kalau macam korang nak ada masalah perut ataupun perut buncit, korang nak buang lemak dekat bahagian perut itu sahaja tak boleh. So maksudnya memang korang tak boleh nak target dekat situ saja. Yes, memang korang ada masalah perut buncit, tapi kalau nak target dekat bahagian itu saja, nak buang lemak kat tempat tu saja, tak boleh. So banyak dah research mengatakan yang memang kita tak boleh nak, Mas Ali cakap spot reduction. So memang tak boleh nak target dekat situ sahaja. Hari ni aku nak bagi tahu dekat korang macam mana cara yang paling efektif untuk buang lemak secara overall. Kenapa aku cakap overall? Sebab kalau orang yang kurus, daripada kurus berat badan dia meningkat, masa dia makan, dia tak boleh nak pilih lemak badan naik dekat mana. Okay, so contohlah makan, aku makan McD ni, aku makan KFC ni, aku nak lemak naik dekat tangan je lah, aku nak lemak naik dekat paha je lah. So kita tak boleh nak target dekat mana lemak tu nak naik. So samalah juga kita tak boleh nak target macam mana lemak tu nak cut, ataupun kita nak cut dekat sini dulu, kita nak cut dekat sini dulu. Okay, so itu adalah dia punya bad news dia. Tapi jangan risau, hari ni aku akan bagi tahu dekat korang macam mana cara yang efektif step by step untuk buang lemak secara overall. So untuk topik ni aku akan sentuh 3 benda, iaitu pemakanan, senaman ataupun exercise ataupun workout, dan juga suplemen. So 3 benda ni adalah benda yang paling common lah orang tanya. Kalau orang nak kurus kan, kita akan go satu persatu, kita akan bincangkan 3 benda ni. Okay, benda yang pertama sekali adalah pemakanan. So ramai lah orang tanya macam mana cara makan ataupun diet apa yang sesuai untuk kita buang lemak badan. So first sekali korang kena tahu, bila korang nak kurus, korang kena tanya balik kenapa berat badan korang boleh naik. Simple je kalau korang tahu calorie in dengan calorie out. So macam mana berat badan boleh menaik adalah calorie in korang lagi banyak daripada calorie out, ataupun badan korang bakar kalori lagi sikit daripada korang makan. So dekat situ dia akan jadi weight gain. Kita akan reversekan balik. So maksudnya kita akan makan calorie in kita akan sedikit dan calorie out kita akan lebih banyak daripada. So dekat situ kita akan create calorie deficit. Calorie deficit ni adalah cara yang paling common lah untuk kita buang berat, sebab kita reversekan balik apa yang jadi dekat badan kita, weight gain, dan kita nak weight loss, dan kita reversekan balik dia punya proses tu, so that kita akan dapat weight loss. Okay, benda yang kedua yang korang boleh buat selain daripada maintain calorie deficit dalam pemakanan seharian korang, benda yang simple yang korang boleh buat adalah maintain korang punya protein intake dalam pemakanan. So kalau korang nak tahu, dalam makanan kita adalah 3 makronutrien, iaitu kita punya karbohidrat, kita punya protein dan juga lemak. So korang dah buat calorie deficit tadi, add dengan protein intake yang cukup. Daripada situ, dengan 2 benda ni kalau korang buat dengan betul, insya-Allah korang boleh dapat weight loss. Itu untuk pemakanan. So kita jump kepada point yang kedua, iaitu exercise ataupun workout. Alright, so sangat-sangat famous bila orang nak kurus akan tanya soalan exercise apa yang sesuai untuk saya. Saya nak buang lemak, saya nak kurus, saya nak buang perut buncit, saya nak buang lemak dekat paha, saya nak buang lemak dekat bawah lengan. So macam-macam masalah, macam-macam tempat yang korang nak reduce. Apa yang aku boleh cakap dekat sini pasal exercise, focus on total body. Yes, aku faham concern korang adalah, contohlah concern kebanyakan lelaki concern dekat perut, nak buang perut. So concern perempuan kebanyakannya dekat bawah lengan, dekat paha. Tapi fokus total body exercise ataupun total body workout. So dekat sini kenapa? So ingat tak tadi aku cerita pasal calorie in dengan calorie out. Bila korang buat total body exercise, korang akan burn kalori lagi banyak daripada korang buat exercise yang fokus dekat satu tempat sahaja. Especially korang buat exercise perut. Okay, so exercise perut ni sebenarnya bukan untuk kurangkan lemak dekat perut. Dia adalah untuk kuatkan korang punya muscle dekat bahagian core korang. Dekat situ muscle tu akan jadi kuat dan senang untuk korang perform apa-apa saja exercise. Tak kisahlah body weight ke ataupun korang buat weight training ke. Dekat situ ramai orang yang salah konsep. Orang ingat okay, buat exercise ni, buat sit up, buat crunches, macam-macam.
untuk buang perut buncit. Tapi sebenarnya bukan itu tujuan dia. Tak salah kalau korang nak buat exercise perut, tapi korang kena faham konsep dia adalah bukan untuk buang lemak. Korang kena tahu untuk kuatkan otot dekat bahagian core korang, dekat bahagian terang korang. Okay, so buat total body exercise. Okay, fokus dekat semua badan dan fokus untuk burn more calories dalam exercise tu. So banyakkan movement, jangan fokus dekat satu tempat sahaja. Kita move kepada point yang ketiga, yang paling famous lah bagi aku, iaitu suplemen. Okay, so ramai gila orang nak kurus akan tanya, suplemen ni bagus ke? Nak makan suplemen yang mana satu? So search ini suplemen tu dekat Instagram pun, dekat Facebook ramai lah orang jual. Okay, pil ni, pil itu, macam-macam. Memang famous pasal suplemen, tapi suplemen ni korang kena tahu dia adalah optional ataupun dia hanya membantu sahaja. Dia bukannya benda yang main. So yang main tadi pemakanan, kedua adalah exercise, ketiga baru suplemen. Tak kisahlah suplemen apa. Aku takkan cakap pasal suplemen apa yang korang kena ambil dekat dalam video ni. Aku nak cakap satu je. Kalau korang punya pemakanan dengan korang punya exercise tak betul lagi, betulkan dua ni dulu lah, baru berfikir untuk ambil suplemen. Dia punya sequence dia dekat sini. Pemakanan nombor 1, exercise nombor 2, dan barulah datang suplemen ni, yang ketiga ni. Kalau yang 1, 2 ni tak betul lagi, tak payah ambil suplemen. Betul lah, okay, nak kurus, makan tak jaga, exercise pun tak, suplemen macam-macam. So bila suplemen macam-macam, korang pun tak tahu, tak research, main ikut je orang. Okay, orang yang cakap ambil ni boleh kurus, ambil itu boleh kurus, korang pun ambil. Lepas tu tak urus-urus, duit pun habis. Kalau terlebih ambil, badan pun boleh rosak. Yang tu yang paling kita tak nak. Utamakan pemakanan dengan exercise, baru boleh berfikir pasal ambil apa-apa suplemen. Aku rasa itu saja untuk video kali ni. Okay, so kita jumpa on the next one. Terima kasih sebab tengok video ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. So I'll see you on the next one.